dipecah. Seri Lemak Pahang, Seri Lemak Minangkabau, Seri Lemak dah ramai kan dipecah-pecah. Sehingga kan luar rumah sendiri 18 suku. Daripada dua balai di pecah-pecah jadi 8 balai. Rambau sendiri daripada balai sudah jadi 25. Jempur daripada asalnya jempur ni 6 je, tapi hari ni dah 3 balai. Orang dah ramai kan, jadi dipecah-pecah. Ikut suku-suku tu. Okey Tok, saya ingat yang 7, 8 pun Datuk dah terang tadi tu kan, penghijrahan. Maknanya dia datang bukan sekali. Tak, dia ikut gelombang. Ikut gelombang. Ada kumpulan kecil, ada kumpulan besar, ramai lah tu kan. Kemudian laluan penghijrahan tadi pun Datuk dah terangkan daripada Linggi, daripada penarikan ni sendiri, kemudian daripada Temasek tadi tu kan. Jadi saya ingat kita terus beralih kepada soalan yang ke-9 tu. Jadi secara umum lah Tok, minta Datuk ceritakan berkaitan dengan kedatangan Raja Melewah. Kenapa Raja Melewah ni datang ke Rembau dan untuk apa dan siapa yang menjemput. Jadi minta Datuk teranglah. Terima kasih. Menyentuh tentang Raja Melewah ni kan. Ini kita sudah menyentuh institusi beraja di Negeri Sembilan. Selesai kan? Mula institusi beraja di Negeri Sembilan. Tadi awal juga saya sudah sebut bahawa sezaman Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pun dah ada masyarakat Minangkabau dan mereka juga menaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Tapi bila jatuh, mereka pula menghadap ke Johor. Mohon pula menaung daripada Sultan Johor. Bila Johor pula lemah, dikojonya dek Bugis, dikojonya dek Aceh, kan? Itu pun lama je menaung di Johor tu. Lebih daripada 260 tahun. Lama. Bila Johor juga dah lemah, terpaksalah mencari satu tempat di mana boleh berlindung. Jadi tempat tak lain tak bukan adalah Minangkabau Pagaruyung. Sebab itulah ada pepatah menyatakan beraja ke Johor, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau. Jadi kok nak pergi minta sebagai nak dirajakan tu bukan boleh-boleh anu juga. Kok minta tu dia berjemput pagi itu nak dihantarkan. Jadi mufakatlah penghulu-penghulu pembesar-pembesar Negeri Sembilan ini untuk pergi ke Pagaruyung, Minangkabau. Pun melalui Johor dulu. Lepas tu singgah je ke Siak dulu. Sebab Siak tu adalah perantara. Jadi raja kecil Siak tu raja kecil. Minangkabau kata raja kacak dia. Sebab raja kecil tu dibesarkan di Istana Pagaruyung. Dan dia tu emak tu adalah Permaisuri Johor. Bila mangkat ayah tu nikah yang Tuan Pagaruyung. Jadi sebab itulah dia dirajakan di Siak tu. Jadi nak menjadi raja, nak ditabalkan menjadi raja di Negeri Sembilan ini bukan juga satu perkara yang mudah, tetapi ia ada melalui beberapa ujian zahir dan batin. Contohnya ujian yang mula-mula dibuat adalah kepada seorang putera raja juga nama Raja Katib. Iaitu anak putera ini hendaklah tidur atau dibaringkan semalaman di atas batu kasur, kata kita. Tapi di Minangkabau dinamanya batu 1000 perjanjian. Di bawah pohon pauh janggi tu. Dialih dengan daun jelatang niru. Kita ni Sembilan menggambarkan jelatang gajah. Jadi daun jelatang niru ke daun jelatang gajah ni, kalau kita usahakan kita baring tergeseng aja, lebar-lebar tapak tangannya, bongkak-bongkak kulit kita badan seluruh tu. Macam penoling gato lah kita pada Sembilan. Jadi Raja Katib dengan berpakaian seluar pendek je lah macam tu. Tak ada berbaju, tak tahan. Jadi tak lulus lah ujian tu. Diambil lah seorang lagi pula, iaitu Raja Mahmud yang sebenarnya nama itu. Tapi nama Raja Melewah juga yang tersohor. Dia dibaringkan, tetapi dengan izin Allah juga lulus ujiannya zahir dan batin. Tetapi Raja Katib diminta oleh Ayam Tuan Pagaruyung
untuk membuat persiapan di Seri Menanti sementara Raja Melewah sampai. Utusan kalau dalam askar tu dia dinamakan buat reki lah dulu. Reki scout untuk persiapan. Pailah Raja Khatib ni datanglah dia. Tapi agak aneh juga dia ni dapat pula dicangkuk dek Bugis. Dia kata kau ni kau cakap kampung cantik lawa kata dia, kacak kata dia. Akulah, kau lah ketua pegawai yang diutus nak dirajakan yang jadi yang tuan di Seri Menanti ni. Makan pula dek akar Raja Khatib ni diterima. Bukan saja diterima tu, diterima pakaian yang cantik-cantik, pamehan macam-macam lah kan. Bugis lah nak sebenarnya Bugis ni dia nak buat perangkap. Nakkan bismillah ni tapi tak dapat. Bila sampai dia Raja Khatib ni ke Muar, semasa tu penghulu Muar yang pertama Naam. Penghulu Naam. Penghulu Muar yang pertama Naam. Jadi nak orang zaman-zaman luruh penghulu Naam ni luruh orangnya. Bila dia kata ampun tuanku, Khatib memang yakin dan percaya bahawa tuanku adalah putera yang diutus untuk ditabarkan sebagai yang tuan di Seri Menanti. Dia Raja Khatib ni mengakulah dia raja. Dia ni bujang, nikahnya pula sama anak dara yang sulung. Jadi kuatlah Datuk Muar. Jadi kalau bendahara tu cakap hari ni pada nama tahu lah nama hari tu. Betul. Jadi menantu pula raja. Tetapi dalam hati Raja Khatib ni kata orang macam puyuh di gonggam. Kan? Bila lah pula datang jam lewat ni mampu lah dan macam tu lah cakap kampung kan. Ya. Selang beberapa bulan utusan daripada Pagaruyung untuk mengantar Raja Mahmud atau Raja Melewah ni dengan pengiring 40 orang. Pengiring pegawai pengiring menjaga keselamatan untuk menangkis apa-apa yang berlaku kan. Jadi saya pinjam kata-kata Allahyarham Tan Sri ataupun Datuk Seri Utama Tan Sri Sama Idris yang mengiring ni kata dia bukannya pendekar, bukan ahli persilatan, tetapi lebih atas pada tu dinamakan ahli pertikaman kata dia. Macam mana raya tu saya tanya. Mas tu boleh dipaik tobit api podongking-dongking kata. Telinga dia boleh gelar gaji, boleh gelar lagi. Tak makan dah kata. Kuih tu pula sama Allahyarham ni kan. Berjalanlah daripada Pagaruyung pun singgah juga ke Siak. Kan? Singgah juga ke Siak. Di Siak pula dia tengok 40. Ditambah lagi. Dicukupkan 99 orang. Berapa tambah hal itu Cik Ji? Orang tu ni dah lupa dah sepek dah. Lagi 59 ditambah tu. 59 orang lagi. 59. Itu dibekal pula oleh Siak. Pun macam tu je. Pendekar persilat yang hebat-hebat mengiring kan. Jadi belayalah dia sampai ke Johor, berhenti pula ke Johor dulu. Dia orang mari hormat kan, tak laluan. Walaupun mantan pelindungan kan, tapi Raja Kacik tu dengan Johor tu ada hubungan kerabat kan. Pagaruyung dengan Johor ada hubungan kerabat. Tak mahu dia langgar-langgar, hari ni orang langgar ya. Jadi daripada Johor pergi ke Nanning. Kan? Sampai ke Nanning, utusan daripada Seri Menanti sampai ke Nanning menyatakan, ampun tuanku tak dapat masuk ke Seri Menanti sebab penghulu Naam telah melantik Raja Khatib. Raja Khatib telah mengisytiharkan diri dia sebagai tuan. Sebagai raja lah kan. Tapi tak masuk dalam buk tengah-tengah tu ada. Tak ada dah. Ya ya. Jadi macam mana cara dia? Yang kalau macam tu kata Raja Melewah terus pergi ke Ramau, masuk ke penajuh nama tempat itu. Hari ini nama penajis. Di penajuh lah baginda ditabarkan. Maka wujudlah Ramau tanah kerjaan gitu dia. Ulu Muar tanah mengandung. Itu mula kan. Tanah kerjaan tu tanah mula-mula mendirikan kerajaan. Jadi bila sampai situ
yang memulakan peperangan tu sepatutnya Raja Melewah menyerang Raja Khatib Penghulu Naam. Terbalik, Raja Naam Penghulu Naam pula beserta dengan anak-anak dia merah sipih dan cantik molek tu dengan orang-orangnya pergi pula menyerang Raja Melewah di Ramau. Sehingga dia berundur Kospori buat pula istana sementara situ. Lepas tu barulah Raja Melewah menyusun barisan dia, barulah pula datang Qasim nanti menyerang Penghulu Naam, dan Penghulu Naam berlakulah peperangan antara orang Naam dan semuanya. Penghulu Naam waktu malam tu putih kepala itu pengah. Putih. Jadi kata orang-orang apa ni, orang Raja Melewah ni, hari dah tengah malam dah. Ni dah ayam berkokok dah kan ni hari dia dah. Biarlah dia esok pagilah kita urus mayat-mayat yang bergelempang ni. Tak apalah. Dia orang tu berehat lah dia. Yang paling pula, bukan cerita ni cerita mitos, tapi ia adalah satu realiti, satu kenyataan, kebenaran. Tapi sorry orang nak memahami generasi muda ni. Dia kata ni cerita kartun teh. Apabila jatuh ombun jantan, kono tubuh Naam buat cantum balik leher yang putih tu, yang kono rapang dengan badannya. Esok pagi dia berjalan kata askar macoh dengan koris tersisit tu. Risaulah orang kan. Malam tadi Polu dah mati kena pancuk. Macam mana hidup ni ni? Ditangkap pula balik semula dek orang apa? Dek orang-orang Raja Melewah ni. Ditangkap, tanya, mau tak mengaku Raja Melewah ni sebagai? Tak nak dia. Saya tak. Tapi aneh pula Raja Khatib ni bila nongah je Melewah sampai menit, dia lah yang dan isterinya cabut dulu. Kata orang lari malam lah. Lari malam. Ada setengah mengatakan itulah dia melalui penarikan ni, lepas tu barulah dia kan. Dan dipercayai ada kawan-kawan saya kata kubur makam ada di Siak dan isteri tu di Siak dimakamkan. Orang katalah sehingga hari ni belum berkesempatan lagi nak buat pengesahannya. Okey. Jadi kan bila sampai Raja Melewah apa tu Naam ni kan pancung. Dah pancung, letakkan dalam dulang leher tu, tanya, mau tak? Dalam dulang tu pun ngeleng kepala tu. Tak ngaku Raja Melewah sebagai dah macam. Lepas tu tanam. Bila tanam, esok pagi hidup pula balik. Ini pun pelik. Hidup. Jadi bila hidup, tangkap lagi. Tangkap lagi. Tanya. Yang nanya tu Panglima Sultan Karu nama. Panglima Sultan Karu nama. Datuk dia dah. Maaf aku tanya, apa ilmu Datuk pakai? Ilmu sakai ke? Ilmu apa ke? Apa pula kata dia? Beria-ria mana kau nak bunuh saya? Iya. Titah ke balik. Titah kata dia, tak boleh dia ni kan. Okay, kalau ia nak bunuh kata dia, dah dipancung, dah dibunuh tu, naklah diasingkan kepala saya dengan badan saya, dan tengah-tengah tu mengalir sebatang anak sungai. Itulah dia di Kampung Galau tu. Di Kampung Galau kan. Ada sebuah bukit namanya Bukit Tempurung. Itu sempena tempurung kepala tak nak mentai bukit tu. Kemudian Bukit Tabuh. Itulah sempena tubuh aja tanam di situ. Di tengah-tengah tu mengalir Lona Nago, anak sungai kan, yang mengalir sampai ke Seminanti masuk ke sungai Seminanti tu kan. Jadi bila dibuat macam tu, tak ada boleh dapat kepala ni bercorak. Tamatlah riwayat Naam. Sehingga hari ni kerabat-kerabat mengatakan Naam ni memang kata dia derhaka. Tapi saya sehinggakan almarhum dulu kata tak ada aku. Penghulu Naam tu pada waktu yang menipu Raja Khatib. Penghulu ni lurus. Lurus saya katakan. Tak, dia derhaka kata. Itu terpulang lah kan. Tapi saya tetap menyatakan macam Hang Tuah dengan Jebat lah. Siapa yang hebat saya makan Jebat. Sebab Raja Adil, Raja Disembah, Raja Zain, Raja Dicanggah kan. Apa lagi sahabat kental baik dia dihukum bunuh, tentulah dia mengambil balik. Macam tu lah cerita jadi. Jadi Raja Melewah ni tu boleh saya simpulkan merupakan yang pertama. Raja pertama dalam 1770 ditabarkan. Dari segi tahunnya 17. Ya, 70 ditabarkan di Penajis, 7 baris 73
dijemput datang ke Seminanti, didirikan istana di Kampung Ampang Ramai, iaitu sebarang makam diraja hari ini, dan istana itu dinamakan Barung-Barung. Okey, Tok. Saya terus pada soalan yang ke-11 tu ya. Ya. Umum mengetahui kalau sebut saja Negeri Sembilan mengamalkan adat berpatih. Ya. Dan umum juga mengetahui bila sebut saja Negeri Sembilan masyarakatnya adalah terdiri daripada orang-orang Minang. Ya. Tapi hakikatnya bukan begitu, Tok. Ya. Jadi soalan saya tu kalau boleh Datuk terangkan mana daerah-daerah ataupun luar-luar ataupun kawasan yang ramai sebenarnya orang Minang ni. Ya. Dan mana pula kawasan yang tidak banyak orang Minang, mungkin orang lain. Ya. Dan juga dari segi pengamalan adat berpatih itu sendiri. Apakah pengamalan adat berpatih itu merangkumi semua kawasan, semua daerah di Negeri Sembilan, ataupun ada kawasan-kawasan tertentu dan ada kawasan-kawasan tertentu yang lain tidak mengamalkan adat berpatih? Minta Datuk terang sikit. Soalan ke-11. Soalan ya. Sorry, ke-11. Soalan ya. Satu, masyarakat Minang di mana kawasannya. Yang kedua, adat berpatih itu sendiri di mana diamalkan. Masyarakat Minang mengapa tidak semua daerah kan. Jadi memanglah seperti yang diperkatakan oleh Cik Aziz tadi, bahawa Negeri Sembilan ni bukan seluruh Negeri Sembilan mengamalkan adat berpatih. Contoh, Port Dickson, walhal luar dia Sungai Ujung tu kan, tetapi Port Dickson mengamalkan adat Melayu Port Dickson. Kita katakanlah dia mengamal adat Temanggung. Ambillah Linggi pun jajahnya daerahnya Port Dickson tu. Dia tidak juga mengambil guna pakai adat berpatih, sebab dia tu berasal daripada Bugis. Dia mengamalkan adat yang dinamakan adat kebulatan dan pemufakatan. Begitu juga di dekat Londa di Gemas sana. Masyarakat itu mengamalkan masyarakat budaya Rawa, masyarakat Rawa kan. Begitu juga di Minangkabau, di Langging ni memang ramai sehingga kali ini masyarakat Minangkabau bertumpu di situ dan beranang, dan dia memang mengamalkan adat Minangkabau. Dia kata Negeri Sembilan adat Minangkabau totok lah. Sikit berbeza dengan adat-adat kita Negeri Sembilan ni, adat Papatih ni. Sebenarnya adat Papatih ni bukannya 100% diambil daripada adat Minangkabau. Nama aja dah berbeza. Minangkabau adatnya tuah sekato, kita adat Papatih. Ya. Jadi apa perbezaan tu kalau dapat Datuk? Jadi perbezaannya ialah kalau di Minangkabau itu dua tokoh, Datuk Papatih nan sebatang, Datuk Ketemanggung Bendahara Kayu, Temanggung dengan adat Temanggung Papatih. Tapi dua adat ini seolah-olah tak dapat kita nak beza tahu kan. Dia sejalan lah. Dia sejalan. Kan? Dia sejalan. Dia ni pun adik-beradik tu. Papatih dengan Temanggung ni adik-beradik seibu berlainan ayah. Temanggung ni ayah dia raja, emak dia raja. Manakala Papatih, emak saja raja. Bila ayah Datuk Temanggung mangkat, dia kahwin dengan ayah Datuk Papatih, iaitu Ceti Bilang Pandai, seorang pembesar juga di istana lah. Tetapi orang biasa disebut istilah ni sebenarnya orang Bono, commoner lah kata orang putih. Bono. Sebab itulah Datuk Temanggung sentiasa ego. Dia ni royal blood, fully royal. Kau sekorek ya, kata dia. Sentiasa aja bertamu, kata orang macam anjing dengan kucing lah, bercokak lah dia kan. Sehingga kan kata yang Tuan Pak Galuyung, itu bukan salah anak-anak berdua, tetapi dia lah yang masalah. Sebuah negeri dua raja, sebuah perahu kapal dua nahoda. Bagi negeri ni kata. Itu mula bagi negeri. Bila bagi kata Datuk Temanggung, saya nak bagian pesisiran, maksud pantai. Dia cakap adik, sebab pantai ni kaya raya dah berlaku perdagangan kan. Kau kata ambil sebelah darat, jadi hutan banat kata orang kan. Sebab itu lahir perbilangan, kata dia, kebaruh adat Papatih ke dari adat Temanggung. Kebaruh adat Temanggung ke dari adat Papatih. Dan perjanjian ini juga bukan sebarang-barang perjanjian ini, dibuat di atas Bukit Marapulam tu.
Tempat batu 1000 perjanjian tu. Dan tidak langsung dilanggar lah perjanjian ini. Kalau hari ini nama MOU kan, tetapi dulu namanya Perpauh. Sebab itu Perpauh tu lah dia MOU, mana Minangkabau mendahului masuk sebenarnya. Banyak dia punya body term tu diguna pakai, tetapi Minangkabau dulu pakai. Orang kita kata MOU, Memorandum of Understanding, orang Minangkabau kata Perpauh. Jadi kemana saja orang Datuk Patih muka negeri, contoh Tang Negeri Sembilan lah, dia sampai pada Sen, dia sampai Melaka. Asal tak buka, tapi itu cantik kan? Tak. Mau wadah dari hutan banat tu buka. Tapi dibuka perkampungan, buka sawah. Lagi hebat pada pantai. Kalau tak ada supply bagai padi sayur mayur, tak makan pula orang pantai. Begitu. Datuk Patih dengan Datuk Temanggung ni kan. Jadi adat Pepatih ini sebenarnya adalah gabung jalinan 3 adat. Iaitu adat Tuah Sekato Minangkabau, adat Langkah Baru Siak, dan adat Bona. Adat Bona ni adalah adat orang asli yang ada sedia Negeri Sembilan ni. Jadi 3 etnik ini, Siak, Minangkabau dan orang asli, wujudlah adat Perpatih Negeri Sembilan. Sebab tu hari ni pun kita pergi ke Sumatera Barat Minangkabau, sebut adat Perpatih kan, pitam dia tidak Minangkabau tu, tapi tu pengor-pengor dia kan. Apa adat Perpatih dia kan? Dia tahu adat Tuah Sekato je. Jadi Minangkabau ni pun sebelum Tuah Sekato tu dia ada adat-adat sebelum ni. Contohnya Undang-Undang 63, Undang-Undang Selama-lama, Undang-Undang Senggamak-gamak, Undang-Undang Sumbang Jatuh. Bapa drastiknya zalim. Sebab tu berkelacuan orang Minang tu cakap bahasa Negeri Sembilan, lari keluar membuka penempatan, tak tahan. Nyau tak selamat, Wato Bono tak selamat. Itulah puncanya lahir pertempatan kepunta ataupun tanah-tanah rantau tu. Lepas tu ditukar pula. Tukar kata dia. Adat elo balik. Elo tu cakap Minangkabau tarik balik. Ini siapa berhutang, siapa bayar, siapa membunuh, siapa kena bunuh, siapa menjala, siapa lari boleh luasa orang. Lari. Lepas tu barulah lahir Datuk Temanggung, lahir Datuk Patih, dibentuk adat Tuah Sekato. Maka aman tenteramlah dengan izin Allah juga. Sebelum tu adatnya ada 2 orang nenek moyang lagi atas pada tu 2 orang guna pakai adat tu, tapi basic dia itulah dia. Penakik pisau seraut, ambil galah batang lagi tabung seludang jadikan liru, air setitik jadikan laut, tanah sekapal jadi alam terkembang jadi tinggi. Basic dia memang dari situ. Dan itu dipercayai sebelum datangnya masuknya agama Islam. Bila masuk agama Islam, tukar adat berseni hukum, hukum berseni kitabullah. Itulah menjadi